الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Saudara-saudara muslimin, sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di saat umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka marilah kita memahami bahawa tarikh 12 Rabiul Awal, hari Isnin itu juga adalah merupakan hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang menyedihkan bagi umat, hari yang menjadikan Madinah bergegar dengan peristiwa murtad yang dahsyat. Apabila ada di kalangan umat Islam pada masa itu merasakan bahawa oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, maka tidak perlu lagi lah kita menurut ajaran Islam, maka mereka menjadi murtad kerana menolak kenabian yang telah diikrarkan sebelum daripada itu. Ada di antaranya yang menjadi murtad, ada kedudukan mereka tidak bersedia membayar zakat. Mereka itu mendirikan sembahyang, mereka berpuasa di bulan Ramadan, tetapi tidak bersedia membayar zakat sebagaimana yang pernah dibayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjadi murtad dengan menolak politik Islam, dengan tidak mempercayai dan memberikan wala kepada Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah dilantik menjadi khalifah pada masa itu. Semua ini telah menggegarkan kota Madinah. Di samping gerakan yang dibuat oleh Musailamatul Kadzdzab, Tulaihatul Asdi, dan orang-orang yang mengaku menjadi nabi di zaman yang berkenaan. Di saat yang sangat sedih kehilangan Rasulullah itu, di saat terjadinya murtad yang dahsyat, bangkit seorang sahabat yang mulia, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah dipilih menjadi khalifah, mengumpulkan angkatan tentera, bertempur, memerangi orang-orang murtad, mengajak mereka kembali kepada Islam. Mana-mana yang enggan dan ingkar dengan perintah, mereka itu telah dikisas, yakni dihukum bunuh menurut apa yang diajar oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan pertolongan daripada Allah, umat Islam di zaman itu dapat diselamatkan di bawah kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Islam berlangsung terus tegak dan hidup di seluruh dunia, sehingga Islam dapat menguasai dan tegak di kota Baghdad, memerintah di bawah kerajaan Abbasiyah yang terkenal di dalam sejarah, yang telah menubuhkan universiti yang banyak, mendidik manusia untuk memiliki ilmu
dalam kepelbagaian bidang pada masa itu. Bagaimana ada zaman yang berkenaan terjadi peristiwa yang besar, serangan oleh tentera-tentera Mughal dan Tartar yang dipimpin oleh Khulafa cicit kepada Genghis Khan yang telah menerjang masuk ke kota Baghdad dan mengeluarkan arahan menetap, menyembelih dan membunuh apa sahaja yang bergerak yang ada di bumi Baghdad, sehingga Baghdad telah bertukar menjadi kolam darah, menjadi padang jarak, padang terkubur, digempur oleh tentera-tentera Mughal yang bengis dan kejam. Mereka telah memecahkan maktabah, yakni perpustakaan yang ada di Baghdad pada masa itu. Ratusan ribu kitab-kitab tulisan tangan yang ditulis oleh para ulama di Baghdad telah diumbankan masuk ke Sungai Furat dan Sungai Dijlah, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates untuk mereka jadikan jambatan menyeberangi sungai untuk menyerang dan membunuh di arah wilayah yang lain, sehingga air Sungai Furat dan Dijlah bertukar menjadi hitam kerana dakwat pena hasil tulisan ulama-ulama pada masa itu. Bagaimana Khulafa yang telah menakluk Baghdad pada masa itu telah mengeluarkan satu perlembagaan yang dikenali dengan nama Yasa ataupun Yasiko, di mana perlembagaan ini diambil sedikit daripada ajaran Islam, sedikit daripada ajaran budaya bangsa Arab, kemudian dipadukan pula sedikit dengan ajaran-ajaran dan budaya orang-orang Mughal, lalu disatukan dijadikan perlembagaan negara dan dipaksa umat untuk taat kepada perlembagaan ini. Umat Islam yang masih ada iman di kala itu telah bangkit bersama dengan para ulama menentang tentera-tentera Mughal di mana-mana sahaja dalam perjuangan Islam yang panjang yang dilakarkan oleh sejarah, sehingga akhirnya tentera Mughal berjaya dikalahkan dan amat menakjubkan dengan pertolongan daripada Allah. Tentera Mughal dan pemimpin-pemimpinnya telah menyanut Islam. Tidak berlaku dalam sejarah dunia lain di mana orang yang menjajah mengikut agama negeri yang dijajah. Tidak berlaku kecuali dalam sejarah Islam, menunjukkan bagaimana Islam adalah ajaran yang sesuai untuk seluruh manusia, sehingga tentera Mughal telah menegakkan kerajaan Islam Mughal yang terkenal sampai ke benua India. Maka pada masa itu umat Islam dapat diselamatkan daripada murtad yang dirancang oleh orang-orang Mughal pada masa itu. Kemudian terjadi serangan oleh tentera-tentera Salibiyah ke atas negara Islam Andalus, Spain, yakni Spanyol, di mana dua buah kerajaan Murabitun dan Muwahhidun telah menegakkan Islam selama 500 tahun di sana. Islam berdiri dengan megahnya sehinggalah sampai saat kejatuhannya, apabila Raja Herodin memimpin tentera-tentera salib menerjah masuk kota demi kota sehingga jatuh negara Islam Andalusia dan tidak bangun sehingga hari ini. Di saat itu mereka telah menyembelih dan membunuh umat Islam dengan ramainya. Perkuburan-perkuburan dibongkar, batu-batu nisan dijadikan jalan raya, masjid ditukar menjadi museum, sebahagiannya masih ada lagi tulisan-tulisan khat Al-Quran yang terlekat di dinding-dindingnya sehingga hari ini. Ketika itu orang-orang Salibiyah ini merancang bagi memurtadkan umat Islam, tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan dengan bangkitnya para ulama. Sebahagian mereka berhijrah keluar daripada bumi Spanyol, menyelamatkan diri dan memelihara akidah umat sehingga hari ini. Kemudian terjadi satu serangan yang dahsyat, serangan yang telah ditulis tulisannya
oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi di dalam sebuah kitab, Riddatun wala Aba Bakri laha, murtad yang tidak ada lagi Abu Bakar untuk menyelamatkannya, yaitulah murtad yang pernah berlaku ketika jatuhnya kerajaan Osmaniyah Turki. Bagaimana berlakunya penanaman dan pemaksaan ke atas tunduknya kepada izm-izm yang asing, faham sekularisme yang telah memisahkan umat daripada agama ini, yang telah melahirkan generasi Islam yang tidak yakin lagi kepada Islam. Ramai di antara umat Islam ini yang lebih yakin kepada sistem ekonomi barat daripada sistem ekonomi Islam. Ramai di kalangan umat Islam ini yang lebih yakin kepada sistem pendidikan barat daripada sistem pendidikan Islam. Ramai di kalangan umat pada hari ini yang lebih yakin kepada sistem politik barat daripada sistem politik Islam. Ramai di kalangan umat pada hari ini lebih yakin kepada corak kehidupan barat lebih daripada cara kehidupan dan syariat Islam. Inilah murtad yang dahsyat yang ditulis oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi, yang tidak ada lagi Abu Bakar untuk menyelesaikannya. Yang terjadi sebaik saja faham sekularisme ditegakkan oleh Mustafa Kemal ketika jatuhnya khilafah Islam yang terakhir di bumi Turki dalam tahun 20-an. Fadilatul Syekh Mustafa Sabri, mufti Turki pada masa itu, telah menulis dan mengeluarkan fatwa. Sesungguhnya murtad yang berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah merupakan murtad yang terjadi secara individu dan kelompok dan kabilah-kabilah yang kecil. Tetapi murtad melalui faham sekularisme dan menerima izm-izm yang lain daripada Islam adalah murtad yang dahsyat, yang mengepung dan menarik serta mengheret umat ini untuk mengambil sistem yang lain daripada Islam. Tidak ada orang yang mampu melepaskan diri daripada murtad ini. Jarang-jarang individu Islam dapat menyelamatkan diri daripada serangan ini. Jarang-jarang rumah tangga umat Islam yang dapat diselamatkan daripada serangan pemikiran ini. Hampir jarang-jarang kampung halaman dan negeri milik umat Islam yang terlepas daripada serangan sekularisme ini. Serangan yang memisahkan kehidupan agama dengan negara, kehidupan agama dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. Mereka pisahkan sehingga umat menjadi jauh dan tidak yakin lagi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah peristiwa yang dahsyat. Al-ghazwul fikri, serangan pemikiran yang berjaya diatur oleh pihak yang bukan Islam bagi melemahkan akidah umat dan menjadikan kita ini daging ratahan mereka untuk mereka rosakkan keseluruhannya, baik secara individunya maupun secara masyarakatnya maupun secara syariat dan peraturan hidup. Seluruhnya telah diubah, dirombak ke arah tidak meletakkan ubudiyah yang sebenar kepada agama Allah untuk menyembah akan Allah Qadi Rabbul Jalil. Marilah kita berhati-hati dengan serangan pemikiran ini. Di saat kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita melupai akan tarikh kewafatan itu. Ada tarikh yang sama yang telah mencetuskan peristiwa murtad yang dahsyat yang berjalan terus sehingga hari kiamat. Kerana Allah Taala telah memberi amaran di dalam Al-Quran, "Walam tarda anqal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sesungguhnya Yahudi dan Nasara itu tidak akan reda kepada kamu sehinggalah kamu mengikut akan apa yang dibawa oleh mereka. Ingat apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kamu akan mengikut umat-umat yang sebelum daripada kamu. Rasulullah menyebut shibran bi shibrin wa zira'an bi zira', sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga mereka terjun masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun akan ikut sama. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala Yahudi wal Nasara ya Rasulullah. Adakah mereka yang akan mengheret kami itu dari kalangan Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman, siapakah lagi?" Inilah amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjaga akidah kita, menjaga akidah anak-anak dan keluarga kita, menjaga akidah ahli-ahli yang ada di dalam taman dan di dalam kampung, seterusnya negeri dan negara kita. Hanya akidah sahaja, yakni akidah yang betul, yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan akan dapat menyelamatkan kita di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang hidup dalam keadaan menyembah dan mati dalam keadaan baik, dapat menyebut kalimatul haq, kalimatul thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kepada kamu melainkan supaya kamu mengabdikan diri kepada dalam keadaan ikhlas bagi agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Aya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidil mursalin wardallahumma 'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبعرض وقايتك الصمدانية جلالة من الكلام عظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم الأمن والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانور تنقو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah menurunkan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha-usaha ke arah menyempurnakan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri yang maju dan sejahtera.
Justru kami pohon ke hadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah generasi muda kami ke jalan yang Engkau redai. Lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian negeri kami akan bertambah makmur dan berkat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ala'ihi washkuruhu 'ala ni'ma'ihi wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.